Salam satu Malaysia. Kira-kira 12 jam yang lalu sebelum komunikasinya dengan Menara Kawalan Trafik Udara Indonesia terputus, pesawat QZ8501 telah meminta kebenaran untuk membelok ke kiri dari laluan asalnya bagi mengelak awan dalam cuaca yang buruk ketika perjalanan menuju ke Singapura dari lakuan terbang antarabangsa Surabaya. Ketika itu, pesawat berada pada ketinggian 32,000 kaki dan sempat memohon kepada Menara Kawalan Trafik Udara ATC di Indonesia untuk meningkatkan ketinggian kepada altitude 38,000 kaki. Semua ini berlaku semasa komunikasi terakhir pesawat itu dengan ATC Indonesia pada jam 6.12 pagi waktu Indonesia bahagian Barat atau kira-kira 7.12 pagi waktu di Malaysia. Malah beberapa minit kemudian, iaitu kira-kira 6.16 pagi, ia masih kelihatan di radar di mana kali terakhir kelibat pesawat itu dirakam. Namun hanya selang 2 minit kemudian, iaitu pada 6.18 pagi, pesawat QZ8501 langsung tidak dapat dikesan. Ini bermaksud hubungan dengan pesawat itu terputus selepas 42 minit berlepas dari lapangan terbang Surabaya. Kedudukan terakhir pesawat itu dikesan ialah antara Tanjung Pandan, Belitung dan Pontianak. Ketua Pengarah Perhubungan Udara Indonesia, Joko Mojamojo, dalam sidang media petang tadi mengakui ketika kejadian cuaca sememangnya dilaporkan tidak baik. Selepas pencarian selama 50 minit, pesawat itu diisytiharkan hilang pada jam 7.24 pagi waktu Indonesia. Kemudian AirAsia menerusi Twitter dan juga Facebooknya mengesahkan kejadian itu. Baik, pesawat membawa 155 penumpang, 7 anak kapal, iaitu 2 juruterbang dan 5 kru kabin, 156 warga Indonesia, 3 warga Korea Selatan dan masing-masing seorang warga Malaysia, Singapura dan Perancis. 16 daripada penumpang adalah kanak-kanak dan seorang lagi bayi. Ya, operasi mencari dan menyelamat telah digerakkan melibatkan Angkatan Udara dan Laut Indonesia dan kini dibantu negara-negara terlibat termasuk Malaysia, Singapura dan juga Korea Selatan. 5 buah kapal telah diarah ke lokasi pencarian yang tertumpu di kawasan laut di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, iaitu di titik terakhir pesawat terputus hubungan. AirAsia telah membuka pusat panggilan kecemasan untuk keluarga dan juga rakan penumpang yang menaiki pesawat itu dan akan menyiapkan lebih banyak maklumat di laman web rasminya. Menurut Menteri Pengangkutan Indonesia, Ignatius Jonan, seluruh tumpuan diberikan kepada usaha pencarian. Operasi kini tertumpu di kawasan antara Pelabuhan Tanjung Pandan dan Bandar Pontianak di barat Kalimantan. Usaha pencariannya masih dilakukan, jadi antara Belitung dan Tanjung Pandan kalau mau lebih tepat gitu ya. Tapi pencariannya pasti akan dilakukan secara prosedur, melingkar, nanti makin lama makin jauh radiusnya dan sebagainya. TNI sudah membantu, Basarnas juga, SAR Singapura juga sudah mulai bergerak. Kapal-kapal navigasi kita, kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai sudah diberitahu. Semua radio pantai sudah memberitahu pada semua kapal yang lewat di situ untuk memberikan pertolongan atau memberikan informasi apabila ditemukan ada tanda-tanda dari pesawat itu. Bala Malaysia telah mengerahkan 3 buah kapal dan sebuah pesawat C-130 Hercules untuk membantu operasi mencari dan menyelamat yang diketuai pihak berkuasa Indonesia ketika ini. Bercakap dalam sidang media di Pusat Pengurusan AirAsia di Terminal Penerbangan Tambang Rendah Sepang, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai berkata, satu pusat penyelarasan menyelamat RCC di Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur ATCC di Subang diwujudkan bagi menyelaras misi berkenaan. So, because we need to coordinate with Indonesian Search and Rescue Center. So they will actually, the Search and Rescue Center is all coordinated by Indonesian government, the Badan SARS Indonesia. So they will keep in touch with our rescue center in Subang. So Director General of Civil Aviation Malaysia and
our Panglima Tentera Laut Tan Sri Abdul Aziz. They're all working closely now to coordinate this search and rescue operation. Singapura dalam pada itu telah mengaktifkan operasi pusat penyelarasan mencari RCC dan menawarkan bantuan kepada pihak berkuasa Indonesia untuk melancarkan misi pencarian pesawat itu. RCC dikendalikan pihak berkuasa penerbangan awam Singapura CAAS serta disokong pelbagai agensi termasuk Tentera Udara Republik Singapura RSAF dan Tentera Laut Republik Singapura RSN. Dua pesawat C-130 Hercules diletakkan dalam keadaan bersiap sedia untuk tujuan itu dan sentiasa bersedia memberi sebarang bantuan bagi menyokong usaha mencari dan menyelamat. Dalam kenyataannya, CAAS memaklumkan pesawat dari Surabaya itu dijadual mendarat di Singapura pada jam 8.30 pagi di Singapura. Bagaimanapun terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Jakarta pada jam 7.24 pagi seperti yang saya laporkan tadi, dan Pusat Kawalan Trafik Udara Singapura dimaklumkan tentang perkara itu pada 7.54 pagi oleh Pusat Kawalan Trafik Udara di Jakarta. Dan ketika terputus hubungan, pesawat berkenaan berada di kawasan maklumat penerbangan ataupun FIR Indonesia, iaitu lebih 200 batu nautika di Tenggara Sempadan FIR Singapura, Jakarta. Kerajaan Korea Selatan juga memanggil mesyuarat tergempar selepas mengesahkan 3 rakyatnya berada dalam pesawat itu. Menurut Duta Negara Asing Korea Selatan Lee Jong-guan, pihak kerajaan akan menilai bantuan yang diperlukan termasuk menghantar pasukan tindak balas kecemasannya. 안타깝게도 저희가 인도네시아 측으로부터 통보받은 바에 따르면 그 탑승객 가운데 우리 국민이 3명 포함되어 있는 것으로 파악이 되고 있습니다. Ya, 3 rakyat Korea disahkan pasangan suami isteri yang berusia 30-an dan seorang bayi mereka. Juruterbang yang mengemudi pesawat itu mempunyai 6,100 jam penerbangan, sementara pembantunya 2,275 jam penerbangan. Itu rekod yang dicatatkan oleh kedua-dua juruterbang. Dan pesawat itu melalui pemeriksaan penyelenggaraan terakhirnya pada 16 November lalu. Pesawat yang hilang itu ialah Airbus A320-200 dengan nombor pendaftaran PKA@C. Syarikat keluar pesawat Airbus dalam Twitternya juga telah mengesahkan syarikat itu sudah dimaklumkan mengenai kejadian berkenaan. Sekali lagi kami paparkan kepada anda rangkuman fakta pesawat QZ8501 yang masih belum ditemui. Fakta pesawat. Jenis pesawat Airbus A320, pendaftaran PKA@C, laluan Surabaya ke Singapura. Nombor penerbangan QZ8501. Jadual penerbangan berlepas 5.35 pagi waktu tempatan dan dijadualkan tiba di Singapura 8.30 pagi waktu tempatan. Baik saudara, ketika ini waris keluarga penumpang dan juga anak kapal berkumpul di lapangan terbang Surabaya bagi mendapatkan perkembangan terkini pesawat yang dilaporkan hilang itu. Dari Surabaya. Ini atas nama keluarga siapa, Ibu? Charlie. Keluarga Charlie. Dari Surabaya, Ibu memang bertempat tinggal di Surabaya. Ibu, kalau Ibu pada saat ini apa yang paling Ibu harapkan dari informasi yang Ibu inginkan? Situasi di lapangan terbang itu sesak dan kecoh dengan tangisan waris penumpang yang ingin mengetahui nasib pesawat itu. Dalam pada itu, Pengarah Pengangkutan Udara Joko Mulia Majo menegaskan pesawat hilang itu tidak menghantar sebarang isyarat kecemasan dan ini merupakan insiden pertama membabitkan pesawat milik syarikat penerbangan tambang murah AirAsia. Yang sedihnya tidak kurang juga yang terus mengharapkan keajaiban dengan doa pesawat dan semua penumpangnya dapat ditemui selamat. Dan Gusti Allah memberikan semuanya selamat, nggak ada masalah apapun. Pak Purnomo sebetulnya tadinya akan ikut terbang juga. Iya, saya mau berangkat ke Singapura pagi ini, tadi saya udah mau berangkat, cuman minggu lalu kita cancel karena saya ada kesibukan di sini gitu loh. Dalam pesawat tersebut teman Bapak berapa orang? Teman saya ada 2 orang, tapi dia keluarganya orang 5 gitu. Jadi
setuju ya Pak? Ya, baik. Dan setakat ini dia laporan yang satu-satunya laporan yang dapat dikaitkan dengan insiden itu. Sebuah pesawat dilaporkan terhempas di perairan Timur Belitung. Menurut portal berita The Bangka Post yang maklumkan belum ada pengesahan tentang kawasan pesawat itu terhempas, dan portal tersebut mendakwa mereka telah pun berhubung dengan ketua pihak berkuasa tempatan Basuri Purnama yang memberitahu sebuah pesawat Airbus terhempas di Beltim, singkatan nama untuk Belitung Timur. Dan Ketua Polis Marim Beltim AKP Yanto juga berkata maklumat itu bagaimanapun masih disiasat dan belum disahkan kaitannya dengan pesawat AirAsia yang dilaporkan hilang. Baik, ini komitmen Malaysia untuk membantu operasi pencarian pesawat hilang itu. Telah disahkan pesawat AirAsia Indonesia telah hilang daripada radar, maknanya kemungkinan besar satu musibah telah berlaku pada pesawat tersebut. Itu saja yang saya dapat tahu, dan kita akan bantu untuk mencari apa yang telah berlaku kepada pesawat tersebut. Ya, sekali lagi semua pihak diingatkan tidak membuat sebarang spekulasi ataupun menyebar kabar angin mengenai kehilangan pesawat AirAsia ini. Hanya mengeruhkan lagi keadaan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata sebarang kenyataan mestilah disahkan terlebih dahulu oleh AirAsia dan orang ramai tidak perlu membuat sebarang andaian mengenainya. Katanya Jabatan Penerangan sudah diarah mewujudkan pusat media untuk menyebarkan maklumat dan perkembangan sahih. Ya, saya rasa kita dapat tahu tentang pesawat AirAsia daripada Surabaya ke Singapura yang hilang. Kita tidak boleh membuat sebarang spekulasi buat masa ini. Sebarang kenyataan mestilah disahkan oleh pihak DCA, dan saya sudah meminta pihak Jabatan Penerangan untuk menubuhkan media center ataupun pusat media, bergantung pada di mana yang paling sesuai yang ditentukan oleh DCA, supaya maklumat itu mesti datang daripada sumber yang sahih sekarang. Operasi misi pencarian dan menyelamat masih lagi giat dijalankan oleh semua negara yang terlibat. Kami harapkan ada perkembangan positif selepas ini dan kami juga akan laporkan perkembangannya dari semasa ke semasa. Apapun, Nasional 8 kembali selepas ini dengan perkembangan banjir.